Selamat pagi dan salam sejahtera yang dihormati Tuan Pengurusi Majlis, yang arif lagi bijaksana, barisan panel hakim, guru-guru serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Maafkan ayah, Amar, maafkan ayah. Ayah sangat menyesal, ringkih Encik Zaki dalam tangisan. Beliau amat menyesal dengan perbuatannya selama ini. Hanya kerana ingin kemewahan, beliau sanggup mengambil jalan yang singkat. Kawan-kawan sekalian, begitulah kesudahan cerita yang bertajuk Maafkan Ayah yang akan saya sampaikan pada hari ini. Amar merupakan murid yang ceria. Dia juga berasal dari keluarga yang berada. Setiap hari dia akan dihantar oleh ayahnya ke sekolah dengan kereta yang mewah. Pakaian dan alat tulisnya juga semua berjenama mahal. Apa sahaja yang dihajatinya pasti akan ditunaikan oleh ayahnya. Sungguh pun begitu, Amar bukan seorang yang sombong. Malahan dia juga tidak memilih kawan. Dia berkawan dengan semua orang. Oleh sebab itu, dia amat disenangi oleh kawan-kawannya. Salah seorang kawan rapatnya bernama Haikal. Mereka belajar di kelas yang sama. Setiap hari mereka akan menghabiskan masa bersama. Kring, kring. Lonceng berbunyi menandakan tamatnya waktu persekolahan. Semua murid bergegas keluar dari kelas untuk pulang ke rumah masing-masing. Amar dan Haikal berjalan beriringan keluar dari kelas mereka. Amar terus menuju ke arah kereta ayahnya yang berada di hujung pagar sekolah. Haikal pula hanya berjalan kaki pulang ke rumah. Begitulah rutin seharian pada hari persekolahan. Amar akan dihantar dan dijemput oleh ayahnya pada setiap hari dan pada tepat masanya. Jarang sekali ayahnya lewat. Pada suatu hari, seperti kebiasaan, bunyi saja lonceng tamat persekolahan, Amar akan keluar dari kelas untuk pulang ke rumah. Hatinya berbunga-bunga gembira. Pada hari ini, ayahnya sudah berjanji untuk membawanya ke suatu tempat untuk menyambut hari lahirnya. Sambil berjalan, Amar teringat perbualan dia dan ayahnya 2 hari lepas. Amar, hari lahir Amar pada tahun ini, ayah ada kejutan untuk Amar tahu, kata Encik Zaki kepada Amar. Wah, hadiah istimewa, seronoknya, tak sabar Amar tunggu, kata Amar dengan gembira. Terima kasih ayah, sayang ayah, ucap Amar sambil mencium ayahnya dengan mesra. Ibunya hanya mendengar perbualan 2 beranak itu sambil tersenyum manis. Amar sememangnya lebih rapat dan manja kepada ayah berbanding ibunya. Masa terus berlalu. Amar melihat jam sudah menunjukkan jam 2 petang. Namun, kelibat ayahnya masih belum kelihatan. Di mana pula ayah ni? Sampai sekarang pun tak sampai-sampai lagi, rungut Amar. Amar terus menunggu dan bersabar. Mungkin ayah ada mau suara atau jalan sesak agaknya, fikir Amar lagi. Selang beberapa menit, sebuah kenderaan berhenti di hadapan Amar. Maka keluarlah pemilik kenderaan tersebut. Cikgu, sapa Amar sambil melihat kelibat guru kelasnya. Amar, mari saya hantar kamu pulang. Hari ini ayah kamu tak dapat ambil kamu, jelas guru kelasnya panjang dan lebar. Kenapa cikgu? Tanya Amar. Tak apa, nanti sampai rumah kamu akan tahu jawapannya, jawab guru kelasnya dengan nada agak sayu. Baiklah, terima kasih cikgu, ucap Amar lalu masuk ke dalam kereta ke Toyota Vios milik guru kelasnya itu. Apabila sampai saja di rumah, kelihatan sebuah kereta berkuasa yang tertulis Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah di Malaysia di hadapan rumahnya. Amar terus meluru ke arah ibunya. Melihat ibunya sedang menangis teresa-esa. Ibu, kenapa ni ibu? Mengapa ibu menangis? Soal Amar bertalu-talu. Kenapa ayah tak datang jemput Amar? Sambung Amar lagi. Melihat keadaan ibunya sedemikian, Amar juga terus menangis. Kelihatan sesosok tubuh lelaki yang tangannya digaring. Amar terkejut melihat keadaan ayahnya demikian. Amar terus meluru mendapatkan ayahnya lalu memeluk dengan erat.
"Ayah, ayah, kenapa nih ayah?" tanya Amar sambil menangis terdesak-desak. "Lepaskan ayah saya, encik," pinta Amar. Ibu hanya mampu melihat dalam kesedihan. Maafkan ayah, Amar, maafkan ayah. Ayah sangat menyesal," rintih Encik Zaki dalam tangisan. Beliau amat menyesal dengan perbuatannya selama ini. Hanya kerana ingin kemewahan, beliau sanggup mengambil jalan yang singkat. Akhirnya, ayah Amar telah ditahan oleh Suruhan Pencaya Pencegahan Rasuah di Malaysia selepas dipercayai terlibat dalam kes rasuah dan pecah amanah. Begitulah seperti kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Sejak kejadian itu, kehidupan Amar sekeluarga berubah. Amar yang dahulu murid yang ceria, kini lebih suka menyendiri. Begitulah kesudahan cerita Maafkan Ayah. Pengajaran cerita ini ialah janganlah kita bersikap tamak kerana akhirnya akan merugikan diri kita sendiri. Sekian dan terima kasih.